silau. So bila kita bicara tentang masalah silau, setiap individu ataupun orang yang berbeza pasti akan ada pengalaman ataupun persepsi yang berbeza tentang silau. Kenapa saya katakan begitu? Kerana ada orang, mereka rasakan silau ni hanya masalah biasa, di mana mereka rasa boleh tahan dengan cahaya ataupun tidak mengganggu rutin harian mereka. Tetapi bagi setengah individu lain, mereka rasakan silau ataupun cahaya yang dilihat dirasakan terlalu mengganggu ataupun menyebabkan mereka rasa sangat-sangat tidak selesa dengan keadaan cahaya yang dihadapi. Jadi apa yang ingin saya sampaikan pada video kali ini adalah kita nak lihat apa sebenarnya perihal ataupun konsep silau yang perlu anda semua tahu. Jadi mari saya ceritakan. Jadi silau yang pertama yang saya ingin sentuh adalah berkenaan silau yang biasa ataupun silau yang orang normal memang akan rasai. Okey, contohnya macam bila kita bawa kereta waktu malam, ada kereta yang bagi lampu tinggi ataupun high beam light. So yang itu memang kita takkan boleh nafikan rasa silau. Ataupun yang kedua, kalau macam kita pernah bertembung dengan kereta yang lampunya berwarna putih, yang itu juga adalah silau yang biasa, setiap orang akan rasai. Ataupun yang ketiga, kalau macam silau yang daripada cahaya matahari yang secara direct, ataupun pantulan cahaya matahari yang daripada satu permukaan yang licin seperti bumper kereta, yang itu pun memang adalah silau yang biasa, yang memang semua orang akan rasai. Okey, jadi biasanya untuk silau yang jenis pertama ni, cara untuk kita atasi adalah dengan hanya pakai cermin mata hitam, sunglass, ataupun dengan cermin mata yang kita tintakan. Itu sahaja, sebab dia adalah silau yang normal. Silau yang kedua pula adalah tentang berpunca daripada masalah rabun mata kita sendiri. Okay? Jadi kalau kita mempunyai masalah rabun jauh ataupun power rabun silau yang kita panggil sebagai astigmatism, dan kita tak betulkan dengan cermin mata, dia juga boleh menjadi punca kepada rasa silau yang kita alami. Okay? Jadi kenapa? Kerana orang yang mempunyai masalah rabun ni, cara cahaya nak masuk ke dalam mata ni tidak dapat difokuskan dengan baik ke belakang dinding bola mata kita. Jadi cahaya yang masuk ni biasanya akan tersebar ataupun kita panggil dia scattered light. So apa yang berlaku, memang kita akan rasa cahaya itu seperti mengembang ataupun pecah, ataupun kita nampak dia seakan berbintang. Jadi cara untuk kita bantu silau yang berpunca daripada masalah rabun hanya dengan kita pakai cermin mata mengikut power rabun yang kita ada. Okey, jadi dengan cermin mata kita dapat fokuskan balik cahaya yang masuk tu dan dapat ditumpukan ke belakang bola mata kita. Jadi silau kita pun akan kita rasa lebih kurang dan rasa lebih selesa. Okey, dan faktor ataupun punca silau yang terakhir ingin saya ceritakan di sini adalah rasa silau yang berpunca daripada masalah visual stress. So apa itu visual stress? So, biasanya orang yang banyak menggunakan komputer ataupun alatan gadget pada jarak dekat, mereka akan mengalami masalah visual stress ni. Okay, kerana apa? Bila mereka membuat kerja pada jarak dekat, mata kita, sistem mata kita akan bekerja berkali ganda lebih banyak daripada berbanding kalau kita banyak melihat jauh. Okay, jadi apabila mata kita sentiasa bekerja, melihat gadget, melihat komputer, so mata kita akan jadi lepat letih dan penat. So lama kelamaan masalah visual stress ni akan berlaku. Dan bila visual stress ini terjadi pada seseorang, dia akan mengganggu satu sistem pada mata kita, iaitu sistem kawalan cahaya. So sistem kawalan cahaya ni berfungsi apabila bagaimana dia berfungsi apabila anak mata kita ni boleh berubah bentuk saiz dia. Apabila dalam keadaan yang gelap, dia akan jadi kembang ataupun besar bukaan anak mata. Tapi bila dalam keadaan yang cerah ataupun banyak cahaya, dia akan mengecil dan akan dapat tapis cahaya yang datang daripada sekeliling. Jadi apabila masalah visual stress ni berlaku pada seseorang,
anak mata ni sukar untuk mengawal ataupun menapis cahaya yang masuk ke dalam mata. Jadi ini yang menyebabkan seseorang itu rasa terlalu silau ataupun terlampau sensitif dengan cahaya, terutamanya pada waktu malam ataupun pada cahaya yang kita anggap normal, tetapi orang yang alami masalah video stress akan rasa ianya terlebih serius. Okey. Jadi faktor yang ingin saya tekankan di sini kerana apa? Kerana ramai orang beranggapan rabun silau ataupun rasa silau ni hanya disebabkan oleh power ataupun cermin mata. Tetapi ramai yang kurang cakna ataupun kurang tahu berkenaan dengan masalah video stress juga boleh menyebabkan rasa silau. Okey. Jadi kesimpulannya di sini adalah jika kita mengalami masalah silau ataupun rasa kurang selesa dengan cahaya yang datang daripada sekeliling, kita perlu buat ujian pemeriksaan mata yang lengkap. Senang kata saya katakan ujian yang bukan sekadar untuk test power rabun kita ataupun power rabun silau semata-mata, ataupun kita beranggapan hanya dengan memakai cermin mata yang ada semua kelengkapan, semua kelebihan yang ada sepatutnya pada cermin mata. Contohnya macam kantai yang tukar gelap ataupun yang boleh tapis bermacam cahaya, itu sudah memadai untuk kita. Tetapi yang penting adalah kita dapatkan ujian pemeriksaan mata yang menyeluruh, dan juga kita ketahui juga sama ada silau yang kita alami ini berpunca dari masalah rabun, masalah cermin mata yang dah rosak, ataupun bermula daripada masalah video stress. Okey, jadi itu saja ingin saya sampaikan. Saya terima kasih.